Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Asy-Syarif, Al-Fadhil, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat sampai ke rumah Allah ini di saat ramai lagi jiran-jiran tetangga masjid yang tidak sampai ke sini. Ini adalah merupakan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Allah pilih siapa yang dikehendaki dan tidak dipilih siapa yang tidak dikehendakinya. Maka rahmat yang Allah Ta'ala beri ini besar. Kita sentiasalah menggilapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menapakkan kaki ke rumah-rumahnya dan juga duduk dalam majlis ilmu untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana duduk dalam majlis perbincangan tentang Allah, berbincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini suatu yang besar, masyhur dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ijlisu bina nu'min sa'ah. Muaz kata, mari duduk sekali, kita gilapkan iman kita beberapa ketika. Maksud di sini nak memantapkan keimanan itu dengan duduk dalam usrah, dalam perbincangan, dalam tazkirah. Sebab apa? Kerana keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dia akan bertambah dan berkurangan. Bila orang tanya iman, contohnya ditanya kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Kata Abu Darda, min fiqhil abdi, di antara kefahaman seorang hamba Allah Ta'ala itu ialah hendaklah dia mengetahui adakah keimanannya bertambah ataupun berkurang. Artinya bila kita rasa manis beribadat, bila kita rasa suka nak pergi ke masjid, nak pergi majlis ilmu, tengok Quran tu rasa manis nak baca, maka kita tahulah bahawa iman kita bertambah. Dan di antara kalau kita rasa lemah, tak semangat, maka ketika itu kita rasa iman kita menurun. Dia panggil yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurangan. Maka di antara wa inna min fiqhil abdi, di antara kepahaman seorang hamba itu, dia kena tahu nazaratis syaitan. Kita tahu godaan syaitan itu anna ta'ti, dari sudut mana dia datang. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, syaitan dia tidak mari daripada lorong-lorong ataupun jalan-jalan yang tidak sesuai. Orang yang duduk di masjid, dia akan mari melalui jalan masjid. Orang yang duduk di tempat maksiat, dia akan lalu jalan maksiat. Itu dia panggil kepekaan. Strategi yang diguna oleh syaitan, dia tak guna jalan yang salah. Maka kita, bila kita nak tahu apakah madakhilus syaitan, apakah tablis, putar belik ataupun tipu daya syaitan itu mari, maka perlu kita belajar. Terutama sekali belajar ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita belajar ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan kita perlu belajar ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mendidik jiwa. Manusia ni kalau dia tahu dia sakit, lebih senang daripada kita tak tahu kita ada penyakit. Kerana itu bila mari orang buat pemeriksaan kesihatan kau, tak apa-apa nak pergi kita. Nah, bahaya ni kalau pergi. Tahu naik darah kan tak boleh makan daging pula, tahu kencing manis tak boleh minum. Jadi akhir sekali dia pun tak tahu dia ada penyakit ke tidak. Maka bila manusia ni tak tahu ada penyakit, kita rasa kita sihat, tiba-tiba mati. Yalah, mati tu sakit ke sihat tu mati juga, tapi itu dia panggil dari sudut ilmu adat. Kita ni apabila kita duduk dalam keadaan macam ni, kita tidak tahu kita ni sihat ke tidak dari sudut hati kita. Kerana hati itu dipanggil mahallun nazar, tempat tilik Allah Ta'ala kepada manusia ni di mana? Hati. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah Ta'ala tak tengok kepada rupa kamu, tak tengok kepada keadaan kamu, tapi Allah Ta'ala tengok ila qulubikum, dia tengok kepada hati kita. Maka menjaga hati itu satu perkara yang besar, sebab kita tidak tahu bagaimana nak mendidik, bagaimana nak mengawalnya, kecuali dengan kita balik kepada mempelajari ilmu-ilmu tentangnya. Maka para ulama apabila bincang tentang hati, mereka akan bincang juga di antara sebab-sebab yang menguatkan iman dan sebab yang menurun iman itu menurun. Jadi di antara sebab mantapnya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab itu banyak. Para ulama menggariskan di antara sebabnya yang kita boleh senarai pendek, kita kata sebab yang pertama iaitulah belajar ilmu. Maksud ilmu di sini ada 5 perkara yang kita kena belajar. Tuan-tuan boleh tanda. Yang pertama sekali, baca Quran dengan tadabbur makna dia. Yang kedua, ma'rifatu asma'illahil husna, mengetahui, memahami nama-nama Allah Ta'ala yang sangat indah dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Yang ketiga, kita perhati, meneliti sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita tengok kepada keindahan Islam, mahasinul Islam. Kalau kita tengok Islam itu indah dengan hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan, kita lebih bertambah keyakinan kita. Hari ini bila kita tengok manusia menentang undang-undang Allah Ta'ala, kenapa? Sebab dia tak tahu. Kerana itulah kedengaran suara anak-anak orang Islam yang tua ke yang muda mempertikaikan undang-undang faraid. Dia kata Allah Ta'ala ni tak adil. Kenapa laki-laki dapat 2 yang perempuan dapat 1? Dia bukan pertikaikan undang-undang para ulama ijtihad. Yang betul-betul ada dalam Quran, tak mau lagi. Dia kata Tuhan pun tak adil juga, bagi pesaka tak pandai. Ini sebab apa? Sebab mereka tidak memahami tentang keindahan Islam ataupun hikmah di sebalik pensyariatan. Yang kelima di bawah kategori ilmu ini, iaitulah mempelajari sirah salafus salih, orang-orang soleh di kalangan orang-orang yang terdahulu, di kalangan sahabat, tabi'in dan golongan yang lain. Ini dia panggil sebab. Sebab yang kedua mantapkan iman, iaitulah at-ta'ammul fi ayatillahil kauniyah. Kita perhati kepada kekuasaan Allah Ta'ala di alam ini. Tengok langit, tengok bukit, tengok laut, semua yang kita tengok, kita perhati dengan mata seorang mukmin, mata orang yang beriman. Kita tengok Allahu Akbar, besarnya. Jadi kalau kita perhati saja dalam hadis-hadis yang menyebut tentang kebesaran alam ini, kita nampak bagaimana hebatnya, bagaimana ajaibnya ciptaan Allah. Tak kalah ajaib ciptaan penciptanya kita tak kenal, maka itu dia panggil tidak memberi kesan, tidak memberi makna. Sebab yang ketiga iaitu al-ijtihad fil a'mal salihah. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh. Jadi ini di antara sebab-sebab yang boleh menguatkan keimanan kita kepada Allah
azza wa jalla. Kita masuk pada sebab yang pertama, iaitulah ta'allum al-ilm an-nafi'. Belajar ilmu yang bermanfaat. Ini masuk kita, apa maksud belajar ilmu? Kita ni belajar ilmu, tapi manfaat atau tak manfaat, itu yang kita perlu muhasabah. Ada kalanya kita belajar ilmu banyak. Semua kelas orang pergi, orang mengaji, orang mengajar, kita hadir. Alhamdulillah. Dapat pahala. Semua orang tempat kuliah ada kita. Jadi dia panggil semangat belajar tapi tidak semangat beramal. Itu masalah. Ngaji boleh dah. Kata orang satu tahap sudah ada. Jadi seorang ulama di kalangan salafus salih, nama dia Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini masyhur lah. Kalau orang belajar kitab-kitab tasawuf dia panggil ni, ada selalu nama dia. Dia ni seorang faqih mujtahid. Dia kata apa? Sufyan Ats-Tsauri menghuraikan satu kata-kata yang diucap oleh seorang ulama lain, nama dia Ikrimah. Ikrimah kata, kamu jangan ajar ilmu itu kecuali kepada orang yang membayar harga dia. Kita nak ajar ilmu, biar orang tu bayar harga. Jangan salah faham pula dia tu, nak buat seminar bayar ni. Dia panggil seminar berbayar kan sekarang ni. Orang duk sibuk seminar berbayar tu, dia bukan bayar ilmu, dia bayar tempat dia sewa, bayar makan, bagi minyak kepada penceramah. Itu maksud dia. Faqila lahu, orang tanya dia, Tuan Syekh, wa ma thamanuhu, apa harga dia tu? Bunyi nak ajar ilmu ni kena ada harga. Qal yad'u al-alim 'inda man ya'malu bihi. Naklah seorang guru itu letakkan ilmu kepada orang yang nak beramal dengan dia. Kalau kita duk ajar, saya duk fikir bila baca kata-kata ini, memang kata-kata yang sangat menyentuh kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyak mana dah kita belajar ilmu, tapi walaupun banyak, amalan yang menjadi rutin harian kita bertambah ke tak bertambah? Kita solat berjamaah di masjid, lekat ke sekali-sekala? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ni bukan soalan nak marah orang mari masjid ni. Nanti orang masjid kata ni yang tak sedap lagi dengan ceramah ni, kita yang kena. Orang tak mari selamat. Itu dia. Payah tak pergi dah. Soalan yang kedua, berapa kali dah kita dengar khatib ke, ustaz ke, pentazkirah cerita tentang kelebihan saf awal? Banyak kali dah dengar dah. Kalau ustaz baca hadis tak terjemah pun rasa boleh faham dah kita. Siapa dia tahu kelebihan sahabat, berebut dia. Jadi setakat yang kita duduk hari ni, jadi imam ke, jadi AJK masjid, berapa kali dah kita terpaksa buat perundingan kerana orang berebut nak duduk sahabat? Ada lagi dah. Itu muhasabah. Kemudian waktu kita solat ni, dia panggil sunat rawatib. Sunat rawatib, qabliyahnya, ba'diyahnya. Dapat ke tidak kita jaga setiap hari? Yang Nabi kita offer 12 rakaat satu hari satu malam, supaya kita baca, kita jaga. Ke masih lagi orang panggil sekali ada sekali tak ada. Jadi ini muhasabah, tiga perkara yang kita cuba lihat. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri ketika menghuraikan maksud kata-kata Ikrimah, Sufyan kata apa? Idza ra'aitum talibal ilmi yatlubu ziyadah minal ilmi dunal amal. Kalau kamu tengok seorang pelajar itu semangat nak tambah ilmu, tapi amalan dia tak naik, sama je macam tu, dia mengaji ke tak mengaji sama, fala tu'allimu, maka janganlah kamu ajar dia, biar dia setakat tu ya. Fa inna man lam ya'mal bi ilmihi, kerana orang yang tidak beramal dengan ilmu dia seperti pokok hanzalah, pokok yang pahit dia punya tu, buah dia ta'muhu mur. Pokok hanzal ni lagi banyak kita siram dia dengan air, lagi kuat dia punya pahit. Jadi itu dia panggil. Dan apabila kamu tengok orang tu bercampur makan minum dia, pakaian dia, dan dia tidak warak, maknanya tidak duk jaga teliti halal haram, maka berhentilah kita ajar dia. Mudah-mudahan tidak begitu berat hujah dia didakwa oleh malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Sebab apa? Dia kata banyak sangat belajar tapi tidak mendapat
menafa'at. Ini kata-kata motivasi daripada para ulama. Maka ilmu yang bermanfaat itu maksudnya apa? Iaitulah ilmu yang boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Naik iman kita bila kita belajar. Iaitulah ilmu yang diambil daripada Quran. Itu besar, sumber yang paling utama sekali Quran. Yang kedua, ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni kita letak ilmu yang kita nak belajar, ilmu Quran. Dia kata, ustaz, saya belajar Quran lama dah, kelas tajwid tak pernah berhenti. Nah, ada setengah orang ni kelas taranum, dia panggil kelas taranum. Bagus kelas taranum ni, dia boleh baca Quran dengan betul, dengan suara yang sedap, tapi menghabiskan satu masa saja untuk taranum. Tapi yang kita nak di sini, ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran itu iaitulah menggali tadabbur Al-Quran. Itu dia panggil ilmu dia. Dan ilmu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadang-kadang saya rasa kebimbangan. Sebab itulah seorang ulama yang masyhur, Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan mungkin raja dengar nama An-Nawawi ni kan. Kitab dia yang masyhur nama apa? Naam, Riyadhus Salihin. Jarang tak ada Riyadhus Salihin di rumah, di masjid di rumah. Patut Riyadhus Salihin ini menjadi kitab yang kita miliki setelah letak sebelah Al-Quran. Quran, Riyadhus Salihin. Dia kata saya nak belajar Bukhari, tak apalah, tu besar, ambil hak simple-simple dulu, hak biasa-biasa, hak padan dengan kita. Jadi dua ilmu ini kalau diganding, dimantapkan dalam Riyadhus Salihin, saya kata lengkap dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan tapi manusia ini rasa belajar apa kita Riyadhus Salihin macam tak standard. Hak standardnya apa? Pergi belajar dengan tok ayah dalam gelap malam-malam. Ilmu yang pelik. Ni kata ni hebat ni, 3 bulan lagi boleh terbang. Ni jadi dia mikir manusia ni, dia suka jadi benda yang, cari benda yang pelik, benda yang Nabi kadang-kadang masuk rasa macam tak pelik. Kata di seorang ulama nama dia Al-Hafidh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mendefinisikan kepada kita tentang ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu? Huwa dhabtu nususil kitab was sunnah. Iaitulah meneliti nas-nas daripada Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami maknanya. Kita yang masyhur dalam kehidupan kita ni hadis 40. Betul tak? Hadis 40 ni rasa boleh katakan semua orang tahulah. Kitab, ada sebuah kitab nama dia hadis 40. Tapi secara realiti, minta maaf, kata orang maaf, tanya. Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Secara realiti 40 hadis ni khatam tak khatam kita belajar 40 hadis? Dia kata tak duk tanya banyak masalah. Itu hadis itu merangkumi banyak perkara. Sebab tu dia panggil kita asas. Dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, dengan ibadatnya, dengan peraturannya, dengan adab, dengan akhlaknya, perhubungan dengan manusia, semua ada dalam itu. Jadi kalau kita belajar, kita mantapkan, saya duk fikir alhamdulillah kita sudah ada tapak ilmu ada dalam dada kita. Kerana jadi setengah orang ni dia kata masjid ni 3 kali khatam dah, ada 40. Ustaz ni mari mengajar habis 40 habis. Mari orang lain pula sambung pula 40. 5 kali khatam pun tak tidak menjemu kan? Dan perlu lagi di khatam, sebab selagi kita khatam, lagi itulah kita akan bertambah ilmu. Seorang sahabat Imam Asy-Syafi'i nama dia Al-Muzani. Muzani kata, aku baca kitab Al-Risalah, kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i, nama dia Al-Risalah. Dia kata aku baca kitab ni 500 kali. Setiap kali aku baca ada faedah. Itu risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Ini kita baca hadis yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah setiap kali kita baca akan bertambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian at-taqayyud, kita terikat pula bacaan kita ni dengan apa yang diambil daripada sahabat dan para tabi'in, imam-imam yang besar, untuk kita mengetahui perkara yang halal dengan yang haram. Jadi bila kita tahu benda tu halal, benda tu haram, maka kita akan berhenti setakat itu. Berhenti setakat itu. Itu takrif Ibn Rajab. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala,
maksud dengan ilmu ilmu yang bermanfaat itu ilmu apa? Iaitu al-ilmu syar'i, ilmu syarak yang memberi faedah dengan kita mengetahuinya itu ma yajibu 'alal mukallaf, benda yang wajib kita kena tahu. Benda yang wajib yang kita kena tahu ni, dalam bahasa yang kita guna hari ni dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu apa? Fardu ain. Cuma masalahnya kalau kita baca ilmu fardu ain di zaman kita hari ni, orang salah faham istilah fardu ain. Dia ingat ilmu fardu ain itu ilmu untuk anak-anak. Betul tak? Ada faham macam tu? Dia kata ilmu fardu ain ilmu budak-budak tu. Kan kita petang-petang sibuk negara anak kelas fardu ain. Jadi kita nampak anak tu kena mengaji fardu ain. Ilmu fardu ain ini ilmu yang wajib dipelajari oleh kita. Tak boleh wakil. Contohnya kalau orang mari tanya soalan, dia kata awak beriman, kenapa tak beriman pula? Dalam kad kenalan tu lihat agama Islam. Beriman dengan siapa? Beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, mana bukti ada Allah? Ini soalan ni, mana bukti ada Allah? Dia kata ayah saya kata adanya alam ini. Sah kata sah iman orang kata? Tak mantap. Sebab dia tak tahu, ayah dia cakap. Jadi keimanan kita kepada Allah Ta'ala dia panggil keimanan yang jazim. Yang jazim maknanya iman yang tak ada syak ragu. Kita sendiri boleh jawab, mana bukti ada Allah? Qul huwallahu ahad, dalam Quran kata. Di alam ini, adanya alam yang begini besar, itu bukti tanda adanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena letak seorang ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang boleh mengenalkan kita seorang mukallaf itu tentang urusan agama dia dalam perkara muamalat, mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, dan mengetahui madarnya dari tafsir Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ilmu fiqh. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala mempelajari ilmu-ilmu ini, maka orang ini akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa hu, kita menjadi saksi bahawa Allah SWT itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada dia, dan yang menjadi saksi juga siapa dia? Allah Ta'ala menjadi saksi, dan ulul ilmi, orang yang punya ilmu menjadi saksi. Hari ni kalau orang mari serang kita, mari serang, dan serangan memang berlaku hari ni. Sebab itulah kita takut tengok orang Islam macam-macam benda dia buat, dengan website dia, dengan apa alat. Tuan-tuan, hari ni kalau kita buka dalam internet nak cari masalah, kadang-kadang keluar web yang orang lain dulu daripada kita. Nak jumpa orang Islam ni letih cari baru jumpa. Maknanya mereka lebih ke depan. Bagaimana kita nak mantapkan supaya kita ada benteng berdepan dengan orang ni? Iaitulah mantapkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, orang yang punya ilmu yang menegakkan keadilan. Surah Al-Imran ayat 18, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Tuan-tuan tanda ayat hadis ni, tak hadis dalam Bukhari. Nabi kata man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak beri kepada dia kebaikan, maka dia beri kefahaman dalam agama. Kita kena beza di antara belajar dengan faham. Kalau kata diberinya peluang belajar agama setakat tu ya, kita dapat satu tahap. Tahap langkah pertama belajar, itu satu nikmat daripada orang lain tak belajar. Tetapi nikmat yang besar yang kita nak di sini bukan setakat itu, tetapi yufaqihu fiddin, kefahaman dalam agama. Kita itu dua benda yang berbeza, faham dengan belajar. Kalau nak kata setakat belajar agama, hari ni alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tengok graduasi anak-anak kita yang lahir, yang yang dikeluarkan oleh Ma'had Tahfiz, pusat-pusat pengajian agama, berapa puluh ribu setahun dalam negara ni, berapa ribu. Setiap negeri ada Ma'had Tahfiz. Negeri Kelantan ada, negeri Selangor ada, negeri Kuala Lumpur ada, negeri apa saja, negeri Perak ada. Tapi seolah-olah kita tak nampak perkembangan dakwah itu berjaya. Pergi masjid
Ada imam tua-tua ya. Kata tak ada orang muda, kata imam sini belum jumpa lagi. Graduasinya 1000 setahun tu mana pergi? Itu kita nampak baru nak cari imam masjid. Pasal itulah bila tertubuhnya majlis perundingan Islam. Dengar aku baru tubuh hari dua ni. Jadi di antara perkara yang saya rasa yang perlu kita bincang, iaitulah tentang penyelarasan pengajian kita untuk masyarakat awam. Apa dia yang kita nak ajar? Kadang-kadang kita pergi masjid 3 kali mengaji tafsir, fiqh tak belajar. Ada setengah masjid ngaji tasawuf saja, dia ada sudut tauhid pula tidak ada. Jadi bagaimana kita nak mengharapkan pelajaran yang dikemukakan di masjid-masjid tanpa silibus yang tersusun? Kita ada 7 hari seminggu contohnya, 5 hari mesti ada jadual tetap. Hari ni tafsir, esok hadis, lusa fiqh, kemudian usuluddin tauhid, akidah, kemudian akhlak ataupun tasawuf. 2 hari lagi bebas, kita panggil penceramah bebas hari kan, penceramah bebas, dia bebas nak kata apa. Jadi ini penting, penyelarasan itu sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau tidak masyarakat dia akan dengar setakat mana yang dia dengar, tapi tidak ada muqarrar. Bahkan ahli qaryah diberi kitab, awak kena mesti khatam kitab ni dalam masa setahun tamat. Kalau hadis 40 tu 40 minggu. 40 minggu berapa bulan? Ya, setahun lah mana? Mesti khatam. Jangan sampai hadis 40 pun sampai 5 tahun baru nak khatam. Ingat ekor kepala lupa. Ini dia panggil. Jadi kita nak kefahaman dalam agama itu, biarlah masyarakat hidup beragama. Bukan masyarakat ada agama adalah keagama. Semua dalam IC tulis agama, tapi hidup beragama berbeza dengan orang ada agama. Hidup beragama maksudnya kita duduk di bawah kategori bagaimana yang diperintah oleh Allah Taala kita buat, yang dilarang kita tinggalkan. Apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita buat. Allahu akbar. Jadi dalam hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, daripada hadis Abu Darda, Nabi kata apa? Tuan-tuan ambil hadis ini untuk motivasi kita. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma. Siapa dia berjalan pergi cari ilmu. Hari ni orang berjalan ke tak berjalan? Cari ilmu. Kalau dulu memang orang berjalan. Satu riwayat daripada seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni dia berjalan mencari ilmu daripada Madinah pergi ke Syam, sebulan perjalanan, mengembara sebulan. Untuk apa? Semata-mata nak dengar sebuah hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Unais. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tak ada pakaian, tak ada selipar. Yang laki-lakinya balik semula, tak bersunat. Jadi dia kata tak pernah sabar aku orang Madinah ni tak dengar hadis ni. Maka dia mengembara sebulan nak cari satu hadis. Kita kalau tengok iklan ustaz ceramah, mana tu? Allah jauhnya. Kalau tanya berapa jauh tu 3 km ya, jauh tu daripada rumah dah. Dia nak ustaz tu mari duduk depan tangga dia baru. Itu pun tak mari juga. Nak kata apa dah? Kalau kita kata jauh, yang orang bawa ke dekat mari tak. Makna kita kena ambil lah kira-kira. Nabi sebut apa ni? Salaka tariqan yatlubu bil ilm. Siapa dia berjalan menuntut ilmu, kata di para ulama, mengembara menuntut ilmu. Ulama zaman moden kata dak duduk tengok internet cari ustaz tu pun termasuk salaka tariqan yaltamisu fi ilm, mencari ilmu. Nanti timbul soalan ada juga orang kata ustaz tak boleh cari ilmu ikut internet. Pasal dia dengar syekh dia kata siapa dia belajar tak ada guru, syaitan guru dia. Itu kalau kita buka internet tak tahu siapa, nak bunyi suara pelik, rupa pun gelap macam hantu lah. Itu betul lah. Ini kalau tengok buka nampak. Kalau ambil buka saya punya ceramah, ada gambar saya itu. Buka ustaz ni pula ada orang ni pula, buka imam ada. Jadi itu guru sudah ada di depan, mana pula tidak ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mekanisme untuk mendapat ilmu banyak. Sebab tu kita tengok ledakan ilmu hari ni berbeza daripada zaman dulu. Zaman dulu kalau orang mengajar kitab,
Saya belajar daripada kecil lagi di pondok. Kita belajar kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, baca apa yang ada di kitab selesai. Tapi hari ni ustaz-ustaz yang nak mengajar terpaksa kena buat persiapan. Sebab soalan yang mari daripada jemaah ataupun nak selamat, jangan buka soalan. Itu selamat. Lebih baik jangan buka soalan. Kalau buka soalan, masalah. Soalan mari daripada jemaah daripada pelbagai sumber yang dia terima. Ada orang terima daripada internet, ada orang terima daripada Indonesia, ada orang terima daripada orang putih. Jadi kita kena buat persiapan macam mana nak jawab. Jadi inilah dia panggil zaman globalisasi. Maka bila zaman ini kita masih lagi nak kata perbincangan tentang agama ini masih lagi tekung dalam kitab yang kita ada, kita mengatakan kita ketinggalan. Tuan-tuan baca kitab. Kalau kita mengaji akidah untuk orang Malaysia ni, biasa dia akan baca kitab Aqidatun Najin, nama kitab Jawi, kitab Durrus Samin ataupun Faridah, atau masyhur tu kan. Baik, dalam tu ada ke mazhab liberal? Ada. Mazhab pluralisme yang baru duduk kacau kita hari ni, mazhab G25 ada? Ada mazhab G25, mazhab liberal dia panggil tu, tak sebut dalam kitab. Jadi bagaimana kita nak menangani masalah tanpa kita buat kajian kepada permasalahan yang timbul semasa. Tuan-tuan tengok, hari ini di antara permasalahan yang membuatkan ulama tak cukup tidur, masalah yang berkait dengan perubatan dan perbankan. Ini tak cukup masa. Ulama-ulama sentiasa terpaksa kena bersidang. Kejap keluar produk baru pula. Dulu kad kredit, ni apa pula kredit ni, macam-macam benda keluar. Jadi mereka terpaksa bersidang nak mencari jawapan kepada masyarakat. Nak cari jawapan. Dalam perubatan sama juga. Kejap tukar buah pinggang, kejap tukar jantung, ni apa pula dia punya cara, macam-macam. Ni masalah isu vaksin pun tak habis lagi ni. Vaksin yang diinjek pada anak kita ni buat daripada apa? Mari daripada sumber yang halal, yang haram, khilaf panjang di antara para doktor pun khilaf, para ulama berikhtilaf. Maka kita kata mencari ilmu itu besar, tapi yang kita naknya salakallahu bihi tariqan ilal jannah, nasya Allah Ta'ala buka lorong jalan nak pergi ke syurga. Tuan-tuan nak pergi syurga ke tidak? Tak payah tanya dia, semua orang akan jawab nak pergi ke syurga. Ya. Jadi lorong nak pergi syurga tu dia ada lebuh raya dia. Ada lebuh raya. Takkanlah kita nak pergi ke mana tempat, GPS kita ada, tunjuk jalan sana sini kan, belok kanan, belok kiri. Jadi dalam agama, adakah biar begitu saja kita boleh rempuh masuk pergi tanpa sebab? Kita mengatakan tidak sama sekali, kerana agama itu Allah SWT telah syariatkan undang-undang supaya kita patuhi. Maka di dalam perbincangan kita ini tentang memantapkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi tak mungkin, tak boleh kita kata tak apa, iman saya dah kuat dah. Tak. Itu dia panggil al-amnu min makrillah. Termasuk dalam kesalahan dan dosa besar orang yang merasai dia tu selesa dah. Saya ni, ayah saya keluarga orang alim, saya pun dulu belajar sekolah agama, jadi sekarang ni tak payah belajar dah sebab kita dah keturunan lah. Itu dia panggil terlalu overconfident, terlalu yakin. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Azza wa Jalla, wa qul rabbi zidni ilma. Nabi diajar oleh Allah Ta'ala, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah rabbi zidni ilma. Tuan-tuan kata sekali, rabbi zidni ilma. Maksud dia, ya Allah tambahkanlah pada aku ilmu. Nabi SAW Allah ajar dia supaya minta tambah ilmu. Dia tak minta benda lain. Nak minta jawatan ke minta apa, tak ada, minta tambah ilmu. Dan ilmu yang diajar oleh Nabi, tengok di kertas kuning yang saya bagi tadi, dapat semua kertas. Tengok zikir selepas subuh ada tanda merah, cuba ikut semua kata. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan
mutaqabbala. Agak-agak boleh ingat. Berapa lama nak boleh ingat? Kau ingat dah? Ingat dah, alhamdulillah. Ini bacaan yang di Nabi kita ajar supaya kita baca lepas salat subuh. Lepas subuh baca zikir. Ajar kepada anak-anak kita, nak turun pergi sekolah anak tu baca dulu. Ajar kak. Nak turun tangga tu baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Suruh anak baca. Zikir penerang hati. Kadang-kadang saya guna bahasa motivasi. Tulis kat tepi zikir tu, zikir 5A nama dia. Kan kita kadang sibuk dengan anak je, PSA ni 5A dah. Oh 5A, habis hari tawar cari. Habis ustaz dia kata air ni bagus ni, penawar beli RM20 sebotol, beli lagi. Kismis juga berapa apa ni, sakit gigi anak duk kunyah kismis dah. Nak suruh minda kuat ni. Jadi ni ubat penguat minda hak Nabi kita ajar ni, kita tak baca. Ambil, kalau boleh besar-besar tulis kat pintu rumah sebelum anak turun pergi sekolah, baca dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, beri kepada aku rezeki ilmu yang bermanfaat. Kita kalau dapat ilmu tak bermanfaat, ilmu dunia pun masalah, ilmu akhirat pun tak masalah. Berapa ramai orang yang cerdik belajar, jenius dia, tapi salah guna ilmu. Bukan ilmu internet ni untuk nak jaga ni, buat ilmu buat apa ni, buat mencuri duit daripada akaun orang. Pasal dia cerdik internet, dia kata apa? Ataupun ilmu itu langsung tidak memberi manfaat, untuk dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Habis mengaji tinggi-tinggi tak ada kerja. La haula wala quwata illa billah. Berlaku tidak hari ni? Bila orang nak mari Bangla ni pakai bantah habis dah. Masalah buat kita dah. Kita nak kerja. Jadi itu kita tak campur hal tu, tapi cuma nak cerita hadis yang Nabi kita ajar, didik kita. Maka para jemaah sekalian, Allah SWT sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang punya ilmu itu darajat, beberapa darajat. Kata ulama tafsir, Allah Ta'ala mengangkat orang mukmin yang alim daripada darjat orang biasa. Jadi mengangkat darjat orang mukmin sama-sama dia pula. Jadi semua itu menunjukkan kepada kelebihan kita menuntut ilmu. Maka Nabi SAW ajar kepada kita, siapa dia nak Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka diberinya kefahaman. Artinya kata Ibnu Hajar, mafhum sebalik, kalau Tuhan tak nak beri kebaikan, dia tak beri kefahaman. Dia tak beri kefahaman. Ini yang kita rasa perlu pada jemaah sekalian, muhasabah ilmu yang kita belajar. Kenapa kita boleh belajar tapi kita tak boleh naik amalan? Tak boleh naik. Saya duk kempen satu kempen ini, kad yang kuning tu kempen hafal zikir lepas salat. Tuan-tuan boleh hafal ke tidak? Simple je tu. Kertas pun kita buat kertas biasa je. Ada orang kata kertas biar kuat sikit ustaz, biar jangan rusak. Saya kata tak ada. Rusak kertas tu, ilmu dalam dada sudah. Barulah dia panggil ilmu yang bermanfaat. Takkanlah siap kalau sekolah Allah lupa kap pula dah. Macam mana nak zikir lepas salat lah. Jadi tuan-tuan ambil berdikari dalam zikir dan ibadah kita. Belajar pula ilmu yang lain pula, iaitulah bagaimana kita nak beramal. Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia jaga solat 12 rakaat satu hari satu malam. Boleh tak boleh kita jaga 12 rakaat? Boleh. Satu hari satu malam 12 rakaat. Banyak tu dia, terawih pun 8 ni saya. Kita ni suka takwil, dia panggil. Kau nak takwil? Jatuh takwil. 12 rakaat ni bukannya satu masa, untuk 24 jam. Dia panggil sunat rawatib. Belum subuh 2 rakaat. Sempat tadi? Alhamdulillah. Belum zuhur nanti 4 rakaat. 2. Lepas zuhur 2. Lepas maghrib 2, lepas isya 2, dia terpanggil 12 rakaat. Apa kita dapat? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebuah mahligai dalam syurga. Besar ke kecil? Siapa dia kata kecil? Mahligai dalam syurga kita dapat jaga 12 rakaat. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan boleh tak boleh jaga 12 rakaat?
Kena kata insya-Allah dululah. Tak jangan kata payah ni. Payah apa 12 rakaat payah. Cuba tanda hari ni. Seminggu lagi kita jawab untuk diri kita, alhamdulillah hari ni dapat 2 seminggu 7 hari dapat 5 banglo. Cukup. Takut tak dapat. Sebuah pun tak dapat. Berat kita. Itu dia panggil tak naik darajat. Belajar tapi tak naik darah, itu berat. Allahu Akbar. Maka belajar ilmu itu, kata di Al-Imam Ibn Hajar dalam hadis tadi, dia kata apa? Siapa yang tidak belajar asas-asas agama ini dan perkara yang berkait dengannya daripada cabang-cabang ilmu, faqad hurimal khair, maka orang itu terhalang daripada kebaikan. Jadi para jemaah sekalian, supaya kita dapat masuk senaraikan kita ini dalam golongan yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, kita cuba belajar dan amal. Belajar, amal terus. Saya ustaz cakap ni, saya nak buat terus. Ambil zikir lepas solat, anda kita apa? Simple je tu. Semua tu zikir-zikir yang maksur, yang mari daripada Nabi SAW, yang saya cuba kempen masyarakat supaya kita berdikari. Apa nak berdikari? Kita boleh buat sendiri. Kalau imam, dia akan baca mengikut keadaan. Kalau ada orang nak kuliah tu kan dia nak zikir panjang tak? Nanti pengkuliah kata imam ni macam tak bagi aku ceramah ya. Ada satu kes berlaku. Ustaz tu nak pergi kuliah subuh dia. Imam tu zikir sampai naik matahari. Dia mau balik habis. Oh silap ni. Ustaz nak ceramah Ustaz kata dah. Saya pun nak cari nasi lemak juga pukul 7 pagi baru berhenti. Mana nak ceramah lagi? Tengok dia main ni. Jadi itu cuma yang kita nak, bagaimana kita boleh berdikari setiap masa. Cuba saya ambil contoh ya, tengok dalam kertas tu. Nabi SAW apabila selesai daripada solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan baginda sallallahu terus beristighfar. Astaghfirullah, kata sekali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat ada satu. Kau tak ingat lagi? Alhamdulillah. Letak nombor 1 tu. Kemudian nombor 2 barulah mari la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hak ni nombor 2 ni tengok. Kalau lepas subuh baca yang merah tu. Yang sebelah kiri tu kan dia ada tulisan merah selepas subuh dengan maghrib. Baca 10 kali. Itu dia panggil format bacaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Kemudian di antara ajaran yang jangan tak boleh tinggal juga, kita bertasbih. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Apa dapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapatnya, siapa dia bertasbih 33 ni, dia dapat diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Besar tak kelebihan? Berapa banyak dah kita tak zikir ni? Bukan salah saya ustaz, imam tak zikir, saya tak zikir juga tak. Kita menyalahkan orang. Kita tidak menyalahkan kita yang tak baca. Tak apa, kalau kita rasa kita kelang kabut nak pergi pejabat, nak pergi ambil anak sekolah, bangun pergi sambil tu zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Tidak menjadi halangan. Bukan mesti di sini. Pergi tak apa. Jadi biarlah kita ada. Di antara lagi Nabi kita ajar, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, tidak ada yang menghalangnya nak pergi ke syurga kecuali tunggu mati. Bermakna seolah-olah kita buat tiket, ambil tiket, book tiket dah. Jangan tak baca. Dan baca 3 kul lepas salat, itu di antara amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulan daripada apa yang kita bincang ini, bertambahnya iman hasil daripada ilmu yang kita belajar itu daripada beberapa dimensi. Tanda yang pertama, apabila seorang itu keluar menuntut ilmu, kita keluar daripada rumah menuntut ilmu, itu dipanggil satu mujahadah. Tama-tama duduk di bandar ni berat juga tak? Nak pergi kuliah terpaksa kena lalu tol, kadang-kadang tol sampai RM10. Mahal. Mahal tak? Duduk kat rumah nak tengok internet, lain pula slow. Banyak cabaran ya. Apa-apa. Masa tu bila kita post video panjang sikit, ada orang komen bawah, cari yang pendek sikit, lain tak jadi ni. Tapi syarikat yang mengendalikan internet ni, tak kira lain tak lain pun bayar selalu. Itu kita nak kata apa. Jadi
keluar kita daripada rumah pergi menuntut ilmu itu sudah dikira jihad untuk memantapkan keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Nak pergi belajar ni susah juga kan, pasal kena pergi, pasal kena mengembara, berjalan. Yang kedua, duduk dalam majlis ilmu ni, macam kita duduk hari ni, dia panggil duduk dalam majlis yang penuh dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum dalam rumah Allah. Ni kita duduk rumah Allah ni. Untuk apa? Untuk kita baca Quran, untuk kita ulang kaji ilmu. Apa jadi? Kita akan dapat 4 perkara. Nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, ketenangan akan turun dalam majlis. Kita rasa tenang dalam majlis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, majlis ini dilingkungi dengan rahmat oleh Allah Taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat duduk bersama kita. Ada orang tanya, faedah apa tunjuk sebut malaikat? Tak juga soalan dia tak? Kata sekurang-kurangnya kalau orang tak ramai, ustaz berceramah juga, malaikat ada. Penuh masjid ni malaikat. Ada seorang sahabat tanya, dia kata dia boleh tengok jin. Dia boleh tengok jin. Dia kata ustaz ceramah tadi jin penuh belakang tu. Dia kata jangan sebut, takut aku. Ada jin ni. Jin ke? Jangan cakap tak baik dengan dia ada. Jin. Jin yang Islam ada. Dia mari sekali. Pasal jin tak ada nabi. Nabi dia nabi kita. Nabi-nabi kita. Kalau tengok dalam rakaman cerita sebuah buku yang saya baca, jin ni kalau ada masalah dia akan tulis surat kepada mufti manusia untuk jawab soalan dia. Banyak cerita. Jadi yang ketiga, nak mantapkan iman, muzakarah. Kita bincang sama kita. Ambil ilmu yang kita belajar ni, kita bincang, muzakarah pula, berbincang tentang masalah-masalah macam mana kita hari ni, rasa lemah, rasa ni. Jadi masing-masing ingat mengingati. Zikir pagi ni dah baca tak? Mak surat pagi ni dia baca? Belum. Itu patut kita tanya. Ni tidak duduk cerita macam-macam. Pagi betul lagi orang kata kan, atas dah gambar dalam geruk. Gambar duduk perli orang ni. Apa kerja kita? Semua tu dosa. Suka-suka, tapi suka-suka dengan gambar orang, itu dosa. Inilah yang menghalang kita mendapat bertambahnya iman, sebab hari-hari kita runtuhkan iman kita. Yang keempat, ziyadah. Bila kita belajar, kita mendekatkan, kuat kepahaman kita tentang Allah Azza wa Jalla, lagi mantap. Yang kelima, iaitulah tatbik, melaksana apa yang telah kita belajar. Jadi yang kita belajar ni kita cuba buat. Hari ni satu je saya bagi. Zikir lepas solat dengan jaga solat rawatib 12 rakaat. Cukup. Kalau ajar banyak-banyak, tuan-tuan seronok dengar. Oh hebat tu, hebat ni. Akhir kali tak apa. Saya ingat saya belajar kitab tasawuf dengan ayah saya dulu, Allah yarham. Dia kata ada kitab Murtabak 7. Murtabak ni, akhir sekali saya tanya dia, ayah, Allah yarham, kata, apa yang murtabak mana kita ni? Kita belajar murtabak 7 ni, kita ni murtabak mana? Dia kata boleh makan murtabak ya kita ni. Duduk situ ya akhir. Boleh makan murtabak ya. Dia kata murtabak tak naik pula. Dia kata subhanallah, belajar untuk tak naik darjat buat apa? Ini kita belajar untuk apa? Untuk kita amalkan. Yang terakhir sekali, yang kita faedah daripada kita belajar mantapkan iman itu, iaitulah bila kita belajar dan kita ajar orang, kita mendapat pahala yang berterusan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dipanggil sebab yang pertama memantapkan iman, iaitulah belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi siri yang akan datang ini, apa dia ilmu yang patut kita belajar secara detail, iaitulah tentang Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu mempelajari ilmu tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan tazkirah ringkas yang kita sempat sampai pada pagi ini ada manfaatnya untuk kita bersama insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.